warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala? Masih setia dengan Al-Hidayah? Alhamdulillah. Walau apa sekalipun pekerjaan kita, pastikan ia pekerjaan yang memberi manfaat insya-Allah. Saudara, berkongsi tentang tokoh Sri Kandi pilihan minggu ini, Saidina Uthman bin Affan pernah mengatakan, "Saya tidak pernah menemui wanita yang lebih sempurna akalnya selain darinya." Kata-kata ini ditujukan kepada seorang wanita, pendamping setia Khalifah Uthman sehingga nafas beliau yang terakhir. Siapakah wanita yang istimewa ini? Bersama-sama Ustazah Fatimah Syarhah berkongsi kisah tokoh Sri Kandi pilihan minggu ini. Sami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang saya muliakan, insya-Allah dalam kesempatan kali ini kita sama-sama akan berkongsi kisah seorang wanita yang mempunyai nama yang cukup indah, nama yang sangat mempesonakan, iaitu Nailah Al-Farafishah. Nailah Al-Farafishah. Siapakah Nailah Al-Farafishah ini? Beliau adalah seorang gadis muda yang cantik rupawan, yang akhlaknya pun secantik wajahnya. Beliau adalah isteri kepada Khalifah Islam yang ketiga, iaitu Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sidang penonton yang saya muliakan, bila sebut nama yang besar iaitu Saidina Uthman, Saidina Uthman ini merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penduduk langit mengenali beliau sebagai Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa ya dapat gelaran secantik ini? Baik, sebelum Uthman menjadi suami kepada Nailah, Uthman terlebih dahulu menjadi suami kepada Ruqayyah puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat satu cahaya dulu, cahaya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Ruqayyah meninggal, ya, anaknya pula berumur 6 tahun ketika itu meninggal. Ya, Uthman pun dipinang oleh Hafsah melalui ayahnya Umar Al-Khattab. Dipinang oleh Umar untuk bernikah dengan Hafsah, tapi Uthman menolak lamaran itu. Ya. Uthman masih lagi bersedih dengan kematian Ruqayyah. Sidang penonton yang saya muliakan, rupa-rupanya nak dapat isteri yang lebih baik untuk Uthman, iaitu puteri Nabi yang seterusnya, iaitu Ummu Kalthum. Dan Uthman memiliki dua cahaya ini, iaitu cahaya Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Diriwayatkan bahawa selepas Fathu Makkah, tak ada seorang pun anak Nabi yang masih hidup kecuali seorang sahaja, iaitu Fatimah. Lepas tu Uthman tak ada lagi isteri. Tak ada lagi isteri. Ya. Sehinggalah ada riwayat mengatakan ketika Uthman dilantik menjadi khalifah yang ketiga, ketika itu barulah Uthman ini bernikah dengan Nailah Al-Farafishah. Masa itu ya, sidang penonton yang saya muliakan, Uthman ini bukan lagi seorang yang muda. Uthman ini usianya dah lebih kurang 70 ataupun 80-an dah, ya. Dan Nailah ketika itu masih bergelar gadis muda yang lingkungan umurnya ketika itu adalah 18 ataupun awal 20-an, ya, lingkungan umur Nailah ketika itu. Tentu ada hikmah yang cukup besar kenapa Allah pilihkan gadis muda ini menjadi isteri kepada Uthman ketika itu. Bila kita kaji lanjut kisah Nailah sepanjang kehidupannya bersama Uthman, memang besar hikmah yang tersingkap. Bila kita lihat kehidupan Uthman selepas menjadi suami Nailah ini, selepas menjadi khalifah, sangat-sangat mencabar, penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan.
Dan gadis muda ini berada di belakang Osman sepanjang masa, menyegarkan, memudakan semangat Osman ini untuk terus gagah melangkah menempuh segala cabaran-cabaran yang ada di sepanjang zaman pemerintahan Osman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah Islam yang ketiga. Masya Allah, Nailah menunjukkan pribadi isteri yang sangat setia, sangat taat, sangat patuh. Nailah lah yang menjadi teman yang pemujuk semangat Osman, teman sembang Osman yang menguatkan Osman, berada dalam rumah Osman ketika rumah Osman dikepung oleh pemberontak. Nailah inilah insan-insan yang hebat-hebat yang berada di samping Osman ketika mana saat-saat akhir kehidupan Osman. InsyaAllah saya akan ceritakan lanjut suasana yang berlaku ketika itu supaya kita sama-sama dapat membawa jiwa kita masuk ke dalam kehidupan Nailah dan juga suaminya Osman dan bagaimana mereka tabah menghadapi cabaran yang cukup besar melanda kehidupan mereka pada saat itu. Hasil pernikahan indah ini, mereka dikurniakan dengan 2 orang anak. Salah seorangnya anak perempuan yang cukup masyhur namanya Maryam. Sidang penonton yang saya muliakan, InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita kita selepas ini. Sidang penonton yang saya muliakan, Nailah Al-Farafishah, wanita yang mempunyai nama yang indah ini adalah wanita yang dikatakan berasal daripada Syam. Bila kita sebut Syam, Syam ini adalah tanah Palestin, Jordan dan juga Syria. Disebutkan Nailah Al-Farafishah ini berasal daripada Syria. Wanita inilah yang teguh mempertahankan Osman ketika Osman suaminya melalui saat-saat diuji dengan pelbagai fitnah, pelbagai cacian. Pada zaman Osman itu, ada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini telah membuat kempen dekat Mesir. Kempen dia, kita jatuhkan Osman, kita naikkan Ali. Sebab bagi mereka Ali ini adalah wasi Rasulullah, orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk menjadi khalifah. Maka mereka melancarkan kempen ini secara besar-besaran. Mereka pengaruhi rakyat untuk jatuhkan Osman. Dan Osman bin Affan, apabila beliau difitnah, bukan sekadar beliau difitnah, bahkan para gubernur beliau yang beliau lantik di kawasan-kawasan tertentu pun turut difitnah oleh kumpulan Abdullah bin Sabah ini. Apa yang Osman lakukan? Osman mengambil beberapa langkah ketika itu, sidang penonton. Pertama, Osman mengajak para sahabat yang agung, yang hebat berbincang. Mereka berbincang bagaimana hendak menghadapi situasi yang getir ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Osman telah pun menghantar perisik untuk pergi lihat sendiri apa yang Gubernur Osman telah lakukan di kawasan masing-masing. Betul ataupun tidak, gubernur mereka itu telah mengambil hak rakyat, telah buat aniaya, buat seleweng. Osman hantarkan wakil. Seterusnya, Osman tak cukup dengan hantarkan wakil. Osman juga panggil gubernur-gubernur itu datang ke tempat Osman. Osman soal selidik seorang demi seorang gubernur-gubernur itu. Dan bila diselidik, ternyata mereka semua ini dituduh secara tak berasas. Tak ada satu pun kabar angin itu benar tentang mereka. Tapi Osman tetap tabah menghadapi cabaran ataupun fitnah yang terus bermaharajalela ketika itu. Sidang penonton yang saya muliakan, ketika para pemberontak yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah ini datang ke Madinah, Osman dengan gentlemannya berhadapan dengan mereka. Dengan kekuatan kestabilan emosi ketika itu, dan di belakangnya ada Nailah Al-Farafishah, Osman boleh berhujah dengan mereka seorang demi seorang ini. Osman kumpulkan ada para sahabat.
Osman tanya, apa yang tak puas hati? Dia nak tolong jawabkan. Maka pemberontak ini pun bangkitkanlah isu, macam-macam isu dibangkitkan. Antaranya dia tuduh Osman ini ambil tanah Al-Hima. Tanah Al-Hima ni maksudnya tanah kawasan larangan, ya, yang dijadikan tempat gembala unta. Tempat gembala unta. Maka mereka kata banyak unta-unta Osman dekat situ. Osman nafikan. Osman kata unta kat tanah Al-Hima itu adalah unta zakat dengan unta jihad. Ya. Unta Osman, dulu Osman tu tokek unta. Untanya paling banyak, ya. Dia antara yang paling kaya, tapi tak ada seekor pun unta dia sekarang ni. Cuma tinggal 2 ekor. Semua dibagi pada rakyat. Osman nafikan. Para sahabat membenarkan kata Osman. Seterusnya, suami Nailah ini juga menjawab tuduhan kononnya dia ini pemerintah yang mementingkan kroni. Kononnya dia mengangkat orang-orang muda, kerabat terdekat saja. Osman kata saya tak mengangkat, melainkan orang yang memang ahli dalam bidang masing-masing. Dah dia nak muda, nak buat macam mana? Yang pasti dia ahli dalam bidang masing-masing. Para sahabat membenarkan tindakan Osman itu. Seterusnya mereka tuduh lagi Osman. Mereka kata dulu mushaf kita banyak, Quran tu banyak. Tapi bila zaman Osman telah buatkan mushaf itu jadi satu. Osman kata Quran cuma satu. Datang dari Allah yang satu. Sejak zaman Abu Bakar lagi pun usaha ini telah pun berlaku. Osman jawab. Dan Osman, suami Nailah yang kental ini, ya, boleh berhadapan dengan mereka dalam keadaan tenang dan ada para sahabat cadangkan untuk bunuh mereka ni sebab tak nampak mereka itu tunjukkan tawaduk, tunjukkan sifat nak minta maaf bila dengar kebenaran demi kebenaran terselah depan mereka. Tak nampak sikap mereka itu. Nampak mereka memang sungguh-sungguh nak jatuhkan Osman walaupun setiap tuduhan mereka itu telah dijawab, ya. Maka para sahabat kata kita bunuh je lah orang macam ni, bahaya. Tapi suami Nailah, sifat dia maafkan sahaja. Dan Nailah terus teguh bersama Osman. Walaupun pemberontak itu, mereka tak cukup di situ, mereka sangat licik. Walaupun dah bertemu dengan Khalifah Osman itu, dah dengar kebenaran, mereka buat pula surat-surat rekaan. Mereka gunakan nama-nama besar seperti nama Ali, ya, nama Az-Zubair, nama Talha. Mereka gunakan nama-nama ni. Kononnya Ali, Az-Zubair dengan Talha ni yang menggerakkan mereka supaya menjatuhkan suami Nailah. Mereka reka surat juga daripada Osman kononnya yang suruh bunuh para pemberontak ini, termasuk bunuh Muhammad bin Abu Bakar. Tapi semua itu fitnah. Bila pemberontak ni datang jumpa Ali, dia bincang dengan Ali. Dia kata kami sanggup nak angkat kamu nak jatuhkan Osman ni. Ali tak setuju. Ali kata kamu pengkhianat. Kami bersama Osman. Osman di pihak yang benar. Suami Nailah di pihak yang benar. Ya. Nailah bersama detik-detik perit, detik-detik mencabar dalam hidup suaminya ini. Dia tak pernah lari, dia teguh bersama dengan suami dia. Dan seterusnya sidang penonton yang saya muliakan. Kita pergi ke babak yang lebih mencabar dalam hidup Osman. Dan bagaimana peranan Nailah Al-Farafishah yang lebih mencabar dalam memperteguhkan seorang suami. Dalam terus berada di belakang seorang suami yang teruji. Kalau tadi dia setia berada di belakang suami, sekarang kita melihat usaha Nailah Al-Farafishah ini bersama dengan para sahabat Nabi SAW berusaha untuk mempertahankan Khalifah Osman, Khalifah Islam yang ketiga. Tapi pada hari pembunuhan Khalifah Osman telah pun memberitahu kepada Nailah Al-Farafishah dan orang-orang yang berada bersamanya dalam rumah ketika itu. Osman kata, semalam saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya bermimpi bertemu dengan Abu Bakar. Saya bermimpi bertemu dengan Umar. Ya, mereka kata, kamu wahai Osman akan bertemu kami dan berbuka puasa dengan kami di syurga pada hari ini. Osman bin Affan pada hari itu minta dipakaikan seluar. Setahu Nailah, sebelum Islam lagi dan pada awal masuk Islam lagi, Osman ni dia tak pernah pakai seluar.
Tapi pada hari itu dia minta nak pakai seluar. Ibn Katsir mengatakan, Osman ini seorang yang pemalu dan malaikat pun malu kepadanya. Bak kata Nabi, maka Osman malu kalau nanti auratnya itu terdedah. Maka Osman minta daripada isterinya untuk dipakaikan seluar. Osman juga pada hari itu bebaskan ramai hamba, seakan-akan bersiap untuk berjumpa dengan pencipta. Sidang penonton yang saya muliakan, insya-Allah saya akan sambung lagi cerita menyayat hati tentang Nailah Al-Farafisha selepas ini, insya-Allah. Subhanallah. Sesungguhnya Nailah bukan calon-calon wanita. Ternyata beliau mempunyai keberanian yang amat luar biasa. Di saat suaminya terdedah dengan ancaman musuh, beliau merelakan dirinya mencari taruhan sehinggakan jarinya turut terputus. Tak dapat saya bayangkan benar-benar menguji diri seorang wanita. Apakah yang membuatkan Nailah Al-Farafisha menjadi sedemikian rupa? Lagi pengajaran dan kisah dari tokoh pilihan Syekhan di minggu ini seketika nanti. Sidang penonton yang saya muliakan, kita masuk ke episod cerita kita dalam episod yang lebih mencabar. Para pemberontak apabila mereka mengetahui para sahabat Sayyidina Osman radhiyallahu anhu telah bersiap-siap untuk datang pertahankan khalifah, maka mereka ini lagi bertindak cepat. Mereka ini pun cepat-cepat pergi mengepung rumah Osman. Mereka cuba nak membunuh Osman. Dan ketika itu, para sahabat yang berada di Madinah ketika itu, antaranya Abu Hurairah, Ali, mengerahkan semua Hasan dan Husain, anak-anak Ali ini, ya, dikerahkan untuk pergi pertahankan khalifah, pergi berjaga di depan rumah khalifah. Tapi Khalifah Osman tak mahu dirinya menjadi punca pertumpahan darah Muslim. Sayyidina Osman sendiri yang minta para sahabat tu balik semua. Minta balik, ya. Sidang penonton yang saya muliakan, Sayyidina Ali ketika itu rasa serba salah. Sayyidina Ali ni handal, gagah perkasa, kuat. Tapi Sayyidina Osman kata, kalau kamu ini orang yang taat kepada khalifah dan yakin bahawa wajib taat kepada khalifah, maka aku perintahkan balik ke rumah. Jadi Sayyidina Ali tak mampu nak terus bertahan di situ. Osman kata lagi, siapa yang tidak mendengar arahanku bukan di kalanganku. Lagi rasa serba salah Sayyidina Ali. Dia balik ke rumahnya. Yang tinggal bersama Osman menghadapi detik-detik mencabar dikepung itu ialah Nailah Al-Farafisha. Dan pada hari yang menyayat hati itu, para pemberontak telah pun membakar pintu rumah Osman. Mereka merempuh masuk ke dalam rumah Osman. Osman ketika itu duduk bersama mushaf Osmani. Duduk bersama Qurannya. Dia tak nak pertahankan diri. Dia serah kepada Allah. Nailah yang pilih untuk pertahankan suaminya. Nailah yang berada di barisan depan menahan segala lipasan pedang yang sedang ganas nak menuju ke arah Osman ketika itu. Ada riwayat kata Nailah pun cuba angkat pedang, tapi kudratnya tak terdaya nak melawan pemberontak. Maka yang terdaya dia tahan dengan tangannya sehingga terpotong jari-jari Nailah. Dan seterusnya, dia tak terdaya. Suaminya telah dibunuh dengan kejam. Tumpahlah air mata Nailah Al-Farafisha. Dan Nailah ketika itu bersumpah. Dia geram sangat ketika itu. Dia mohon para pemberontak ini moga tak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang saya muliakan, selepas berlaku peristiwa yang sangat getir ini, Nailah ada diriwayatkan, ya, menulis surat kepada Muawiyah yang berada dekat Syam bersama segala bahan bukti. Antaranya baju suaminya yang berlumuran dengan darah, ya. Antaranya ada beberapa lagi dia hantar kepada Muawiyah yang berada dekat Syam. Dia minta Muawiyah itu
menuntut bela, ya, perangi siapa yang telah memerangi orang-orang yang benar ini. Dan dalam kisah Uthman ini juga kita akan temui banyak sangat riwayat-riwayat, ya. Saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada tersilap fakta, tersalah bicara, moga Allah sudi ampunkan saya. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nailah ini. Pertama, Nailah sangat besar cinta kepada suaminya. Walaupun dia hadir sebagai gadis muda, bersuamikan seorang suami yang penuh uban dah dekat kepala, tapi cintanya cukup besar, cukup sempurna sehingga ada zuriat, ya. Antara Nailah dengan Uthman ini ada 2 orang cahaya mata. Dia terus menjadi pendamping Uthman yang setia. Dia terus berada di belakang Uthman ketika Uthman teruk dihina dan dicaci. Dan Nailah ini wanita yang sangat pemberani. Sanggup gadaikan jari-jari dia untuk pertahankan suami dia daripada terkena lipasan pedang. Saya mohon doa daripada kalian semua sidang penonton sekalian. Moga-moga kisah ini memberi inspirasi kepada kita bahawa hidup ini penuh dengan ujian dan hadapilah dengan kegagahan rasa bertuhan. Sidang penonton yang saya muliakan, sekadar itu saja kisah Nailah Al-Farafisha. Wallahu a'lam. Saudara, itulah perkongsian kisah Nailah Al-Farafisha, salah seorang wanita istimewa di kalangan para wanita. Banyak ilmu yang telah saya pelajari sepanjang mengendalikan Al-Hidayah. Semoga ensiklopedia Al-Hidayah mengenai 26 tokoh Sri Kandi kali ini dapat dijadikan panduan juga rujukan untuk kita semua. Belajar dan terus belajar mengenai tokoh Sri Kandi Islam. Kerana percayalah para penonton, tokoh yang kami ketengahkan ini ibarat beribu bintang bercahaya di langit malam. Kalau salah seorang daripada mereka meninggalkan kita, bagaikan semakin berkuranglah cahaya yang akan menerangi. Semoga semua tokoh yang kami ketengahkan ini mendapat tempat terpuji di sisi Allah SWT dan Nabi junjungan kami, Nabi Muhammad SAW. Sekadar itu siaran kita musim ini. Saya mohon maaf di atas segala kesilapan dari pihak saya dan juga dari pihak penerbitan. Jumpa lagi kalau ada kesempatan insya-Allah. Dan ingat saran saya, beragam muslimah namun jadilah kita yang santun juga solehah. Assalamualaikum.